Salam ukhuwah, salam sejahtera dan ahlan wa sahlan ke Google Meet Gemma Yasin Nur Iman. Tak Moga keluar muka. Ustaz tak keluar terjemah gambar. Boleh masuk ke tak? Boleh ke tak Ustaz? ada. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, ada gambar Ustaz, okey, clear? Ada? Okey. Ada, clear. Cantik. Okey. Okey, Suara pun silakan. Moga para sahabat serta jemaah sentiasa dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu Wa Taala jua. Kepada para jemaah yang dihormati sekalian, seperti biasa sebelum majlis dimulakan, mohon kerjasama semua jemaah supaya akan dapat menutup mikrofon dan kamera serta tidakkan share skrin dan sentiasa menutup aurat sepanjang kuliah berlangsung bagi membolehkan kuliah ini berjalan dengan lancar tanpa sebarang gangguan. Bagi memberkati majlis kita pada malam ini, marilah sama-sama kita melafazkan ummul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. tak dengar dayamku. Ustaz tak buka speaker, Ustaz. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Dr. Ahmad Mursyidi bin Mustafa, yang berusaha tim pengurusan Gemma Yasin Nur Iman yang dipimpin oleh Puan Rosniati Mansur, yang dihormati lagi dikasihi para jemaah muslimin muslimat yang sudi hadir mengimarahkan Taman Ilmu Gemma Yasin Nur Iman pada malam ini. Tanpa melengahkan masa, kita teruskan majlis ini dengan mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Dr. Ahmad Mursyidi untuk menyampaikan sambungan bab solat pada malam ini. Dengan segala hormat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir umurana. Allahumma rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina siratal mustaqim. Radina billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Muslimin muslimat sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah. Pertamanya kita merafakkan kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala pada malam ni ada ruang untuk sama-sama kita sambung lagi perbincangan berkaitan dengan bab solat. Dan dalam pertemuan sebelum ni kita dah habis cerita berkaitan dengan solat musafir. Di dalamnya ada berkaitan dengan solat qasar dan solat jamak dan beberapa syarat ataupun rukun yang perlu untuk kita fahami bila mana kita melaksanakan solat jamak dan juga solat qasar tersebut, kan? Dan saya rasa habislah perbincangan kita secara ringkas berkaitan dengan solat musafir tersebut. Dan pada malam ni kita nak masuk dalam topik yang baru, masih lagi dalam perbincangan dipanggil kitabus solat, perbincangan berkaitan dengan solat. Cuma ulama asingkan perbincangan yang kita akan bincangkan pada malam ini kerana dia satu topik yang panjang juga dibincangkan. Cuma kita akan ringkaskan, dan dia ada satu topik yang terasing sedikit dalam perbincangan secara khususnya, kan? Iaitu kita nak sebut berkaitan dengan sujud sahwi, sujud syukur dan juga sujud tilawah. Itu antara daripada jenis-jenis sujud lah yang ada dalam sembahyang kita, kan? Cuma malam ni kita fokuskan berkaitan dengan sujud sahwi dahulu. Baik, sebelum tu dalam sembahyang, dia ada beberapa istilah sujud. Beberapa istilah sujud. Yang pertama dipanggil sujud dalam sembahyang. Sujud dalam sembahyang tersebut 2 kali pada setiap rakaat. Itu sebagai rukun fi'li dalam sembahyang. Yang kedua, dia ada sujud sahwi. Sujud sahwi iaitu sujud kerana lupa. Sujud kerana lupa. Itu kita akan bincangkan pada malam ini. Ada 4 sebab kenapa sujud sahwi disunatkan untuk kita lakukan. Yang ketiga, sujud tilawah. Sujud tilawah.
Sujud tilawah ni dia ada dalam sembahyang dan dia ada luar sembahyang. Yang kalau sujud sahwi hanya ada dalam sembahyang. Sujud rukun fi'li dalam sembahyang itu memang dalam sembahyang je lah kan. Cuma sujud tilawah ni dia ada dua. Dia boleh berlaku dalam sembahyang dan dia boleh berlaku luar daripada sembahyang kan. Dan satu lagi sujud yang tidak berlaku dalam sembahyang tetapi namanya sujud adalah sujud syukur kan. Sujud syukur. Dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i ini, kaedah sujud syukur ini dia berbeza dengan sujud syukur dalam mazhab yang lain, antaranya mazhab Hanafi. Jadi sebab tu kita kena faham cara untuk melaksanakan sujud syukur itu macam mana. Takut kalau kita buat tersebut tidak menepati dan luar daripada perbincangan dalam mazhab Syafi'i. Baik. Jadi malam ni kita akan ambil berkaitan dengan sujud sahwi dahulu. Kan? Sebab dia masih lagi dalam sujud yang berlaku dalam sembahyang. Sujud yang masih lagi berlaku dalam sembahyang kita. Baik. Apakah dinamakan sujud sahwi? Sujud sahwi adalah sujud yang mana disunatkan untuk seseorang itu lakukan sama ada ketika mana sembahyang fardu ataupun sembahyang sunat, ketika mana terjadinya salah satu daripada 4 sebab. Sujud sahwi adalah sujud kerana lupa yang disunatkan untuk seseorang itu lakukan sama ada dalam solat fardu ataupun solat sunat sekiranya berlaku salah satu daripada 4 sebab. Dia ada 4 sebab kenapa seseorang itu perlu sujud sahwi. Baik, itu definisi dia. Yang kedua, hukum berkaitan dengan sujud sahwi. Apa dia? Sujud sahwi ini adalah sunat. Sujud sahwi adalah sunat. Dia tidak sampai kepada wajib. Melainkan kalau sekiranya kita ini sebagai seorang makmum, kita sebagai seorang makmum dan kita masih lagi kekal ikut imam. Kita sebagai seorang makmum dan kita masih lagi kekal ikut imam. Dan imam melakukan kesilapan, maka imam sujud sahwi. Maka kalau kita masih lagi ikut imam, maka ketika itu kita wajib untuk sujud sahwi. Walaupun kesalahan itu berlakunya pada imam. Kesalahan itu berlakunya pada imam, bukan kesalahan itu berlaku pada kita. Jadi pada asasnya sujud sahwi adalah sunat. Sunat kerana apa? Kerana ada dalam satu hadis Nabi SAW, antara daripada kerja syaitan, dia orang ni akan sengaja melupakan ataupun mengganggu setiap daripada orang yang sembahyang sehingga dia terlupa bilangan rakaatnya. Dia terlupa bilangan rakaatnya. Dan bila mana dia terlupa bilangan rakaatnya, maka syaitan ini akan ketawa kegembiraan. Jadi seseorang yang mana sujud sahwi sebelum daripada salamnya, itu merupakan satu penghinaan kepada syaitan dan iblis. Kerana dia orang ini, walaupun dia berjaya melupakan seseorang itu dalam sembahyang, lupa dengan bilangan rakaatnya, tetapi telah ditopak balik, ditutup balik dengan perbuatan sujud sahwi tersebut. Jadi sujud sahwi ini adalah sunat. Sebaiknya kalau sekiranya berlaku salah satu daripada 4 sebab tersebut, maka sujudlah sahwi. Dan kalau tak nak sujud pun tak apa, tidak ada masalah, sembahyang kita masih lagi sah. Baik, kita tengok kan? Apakah 4 perkara ataupun 4 sebab yang memerlukan seseorang itu sujud sahwi. Sujud sahwi. Sujud itu sujud lah. Iaitu menghantarkan 7 anggota di tempat sujud kita atau di atas tanah. Iaitu dahi. 7 anggota ni maksudnya dahi, 2 tapak tangan kita, 2 lutut kita dan jari-jari perut bagi kaki kanan dan juga kaki kiri. Jadi itu dipanggil sebagai 7 anggota. Kita dah bincang berkaitan dengan rukun fi'li iaitu sujud kan. Jadi syarat sujud tu sebagaimana sujud biasa lah. Dan rukun sujud sebagaimana yang biasa lah. Dan sahwi itu adalah lupa. Jadi sujud ini adalah sujud asasnya adalah kerana lupa. Baik. Syarat yang pertama, sebab yang pertama, bukan syarat sebab. Sebab pertama. Sebab yang mana perlunya seseorang itu dia sujud sahwi adalah sebab meninggalkan salah satu daripada segala sunat ab'ad. Sama ada ditinggalkan secara sengaja ataupun ditinggalkan secara kerana terlupa. Meninggalkan salah satu daripada sunat ab'ad. Meninggalkan salah satu daripada sunat ab'ad. Dalam sembahyang ini, kita pernah sebut sebelum ini, dia ada syarat, dia ada rukun, dia ada sunat hayat dan dia ada sunat ab'ad. Sunat ab'ad adalah sunat yang mana keji kalau sekiranya seseorang itu tinggalkannya. Istilahnya keji. Keji ni maksudnya sepatutnya dia tak buat benda tersebut. Istilahnya kalau dalam kitab fiqh, sunat yang mana keji kalau seseorang itu tinggal. Maksudnya sebolehnya jangan tinggal. Sebaiknya jangan tinggal. Walaupun tinggal itu tak memberi kesan sah ataupun tidak,
tapi dia memberi kesan daripada sudut kesempurnaan sahaja. Maka sunat arba'an itu jangan tinggal. Tahiyat awal, bacaan kunut, qiyam ketika mana bacaan kunut, duduk ketika mana bacaan tahiyat awal, selawat ke atas Nabi, selawat ke atas ahli keluarga Nabi ketika mana tahiyat akhir, dan ada beberapa lagi yang dikatakan sebagai sunat arba'an. Cuma perkiraannya adalah berbeza di sisi para ulama. Saya rasa kita dah sebut sebelum ni berkaitan dengan sunat arba'an. Maka kalau sekiranya seseorang itu meninggalkan salah satu daripada sunat arba'an, sama ada dengan secara sengaja, kan? Maksudnya contoh dia tak nak baca tahiyat awal. Tak apalah hari ni tak nak baca tahiyat awal. Sembahyang maghrib terus rakaat kedua bangun, kan? Dia tak nak baca tahiyat awal. Tak ada masalah. Ataupun dia terlupa, kan? Dia terlupa maka dia tak baca tahiyat awal. Maka sunat bila mana dia teringat di hujungnya untuk dia sujud sahwi, kan? Jadi dia tidak memberi kesan kepada sah ataupun tidak, kan? Maksudnya sah sembahyang kita sebagaimana biasa kalau cukup dengan syarat dan rukun. Cuma sunat arba'an itu satu sunat yang mana sebaiknya jangan ditinggalkan. Kalau sunat hayat berbeza. Sunat hayat ini terlalu banyak. Setengah ulama menghimpunkan sunat hayat ini dia boleh sampai kepada ratusan. Dan ada satu kitab yang dikarang oleh para ulama, yang dikarang oleh seorang ulama, menyusun sunat-sunat hayat itu sampai kepada 200 sunat. 200 sunat bila mana kita mendirikan salat. Terlalu banyaklah. Kalau kita tengok mungkin banyak lagi sunat-sunat yang kita tak buat ketika mana kita nak mendirikan solat, kan? Tetapi yang kita buat tu sah lah. Cuma daripada sudut sunat itu macam mana, kan? Nak cerita berkaitan banyaknya sunat hayat. Maka sebab yang pertama, seseorang yang mana meninggalkan sunat arba'an sama ada secara sengaja ataupun kerana terlupa, maka sunat di hujungnya dia sujud sahwi. Ini berdasarkan kepada satu hadis Nabi SAW. Perbuatan Nabi lah yang berlaku ketika mana Nabi sembahyang zuhur. Pernah satu ketika Nabi SAW sembahyang zuhur. Bila mana Nabi sembahyang zuhur, pada rakaat yang kedua, Nabi tidak baca tahiyat awal. Nabi tidak baca tahiyat awal. Maksudnya pada tahiyat awal, Nabi terus bangun. Bila mana di hujungnya, Nabi sujud sahwi. Menunjukkan di sana perbuatan Nabi terlupa untuk baca tahiyat awal. Dan jadi kita pun persoal, Nabi pun lupa juga. Baik, kita kena faham bahawa Nabi ini menunjukkan syariat. Nabi nak tunjukkan syariat. Kalau Nabi tak tunjukkan syariat itu kepada kita, macam mana kita nak buat kalau terjadinya satu perkara tersebut? Contoh kalau kita sembahyang, kita terlupa baca tahiyat awal. Macam mana kita nak buat? Sedangkan pada zaman Nabi tak pernah berlaku pun. Jadi Nabi tunjuk tersebut adalah kerana salah satu nak menzahirkan syariat dalam Islam itu macam mana. Sama juga dalam satu kisah berlaku bila mana balik dalam peperangan. Balik dalam satu medan peperangan. Bila mana balik dalam medan peperangan, maka Nabi SAW itu dengan para sahabat semua je dah penat dah. Bila mana semua dah penat, maka ketika itu Nabi SAW kata, siapa nak jaga? Siapa nak berjaga ni? Sebab semua dah nak tidur. Siapa yang volunteer, sukarela untuk jaga? Maka seorang sahabat, itu Nabi bin Rabah, dia kata, ya, saya Rasulullah. Saya akan jaga. Maka Sayyidina Bilal pun kata, jagalah. Dan sahabat Nabi dengan sahabat lain tidur sebab penat. Balik dalam medan peperangan. Dalam perjalanan, dia orang berhenti. Malam dekat-dekat dah nak subuh dah. Kan? Jadi bila mana sahabat tidur, Rasulullah pun tidur, Sayyidina Bilal pun dia ambil dia punya unta atau kuda dia, lepas tu dia menyandar di kuda dia ataupun unta dia tu. Dan kenderaan dia, kuda kalau tak silap. Dia menyandar dan menghadap kepada matahari naik. Menghadap kepada matahari naik. Jadi kalau sekiranya matahari naik, timbul dia punya tanda masuknya waktu subuh, maka dia akan azan lah. Jadi dalam keadaan dia bersandar tersebut, di sini kita tidur. Kerana penat sangat. Jadi bila mana tertidur, semua sahabat tidur bersama Nabi SAW, maka matahari naik sampaikan cahaya matahari itu terkena wajah Nabi SAW. Nak cerita bahawa waktu subuh dah habis dah. Dan orang yang pertama sedar adalah Nabi SAW. Bila mana tersedar, tengok hari dah siang dah, maka dia cari mana Bilal. Sebab Bilal kata dia yang nak jaga kan. Tiba-tiba Bilal pun terkejut, kata minta maaf Rasulullah, aku pun sendiri tertidur. Maka Nabi SAW kata, okey tak apa, kita bergerak sedikit ke depan, lepas tu baru kita sembahyang, qadha balik. Jadi apa nak cerita? Di sini Nabi nak tunjukkan syariat macam mana. Kan? Nabi nak tunjukkan syariat macam mana kalau sekiranya kita terlepas waktu, adanya ruang untuk kita qadha, dan wajibnya kita qadha. Sama juga dengan Nabi tertinggal 2 rakaat, pada rakaat yang kedua Nabi tak baca tahiyat awal, itu Nabi SAW nak tunjukkan syariat. Baik, itu yang pertama meninggalkan
salah satu daripada sunat ab'ad, iaitu tahiyat awal ke, bacaan kunut ke, kan. Cuma tuan-tuan kena hati-hati, terutamanya bacaan tahiyat awal dan juga kunut ini, kan. Bagi kita, kalau yang biasa kita tak tinggal, tiba-tiba kita tertinggal, kita nak turun balik. Dia ada kaedah dia, kan. Dia ada kaedah dia. Baik, bila mana kita tertinggal bacaan tahiyat awal daripada rakaat yang kedua, sekarang duduk kat rakaat yang kedua ni pada sujud yang kedua. Jadi kita bangun. Bila mana kita bangun tersebut, kita terus bangun. Kita terus bangun, sama ada kita bangun tersebut direct daripada sujud terus bangun, ataupun kita daripada sujud kita duduk istirahat seketika, lepas tu baru kita bangun. Ketika mana kita bangun tersebut, kita baru ingat, aku tak baca tahiyat awal lah. Adakah boleh kita bangun, kita turun balik untuk baca tahiyat awal tersebut? Baik. Jawapannya, kita kena tengok kedudukan kita. Kena tengok kedudukan kita. Masa kita bangun dari itu, adakah kita dah melepasi ataupun kita sampai pada kedudukan seumpama hampir berdiri? Ataupun lepas daripada kedudukan sekurang-kurang rukuk. Sekurang-kurang rukuknya macam mana? Kalau kita bincang berkaitan dengan rukuk sebelum ini, kalau sekiranya seseorang itu dia tunduk kepada rukuk, dia punya tapak tangan ini sentuh kepada dia punya lutut dia. Itu sekurang-kurang rukuk. Walaupun belakang dia tu tak straight macam bentuk L tu kan, badan dia. Hanya bentuknya macam bongkok macam tu. Kerana apa? Sebab tangan dia dah sampai betul-betul. Tapak tangan dah sentuh dengan lutut. Itu dipanggil sebagai sekurang-kurang rukuk. Jadi dia dah melepasi daripada sekurang-kurang rukuk, dia dah tak boleh turun dah. Dia dah tak boleh turun dah. Sebab apa? Sebab dia dah masuk pada kedudukan yang mana nak masuk kepada kedudukan qiyam. Nak masuk pada kedudukan berdiri. Maka jangan turun. Tak apa, biarkan saja. Dan selepas pada ketika itu, tahiyat awal. Salah satu daripada sunat ab'ad. Tak pernah tinggal sebelum ini, tapi tertinggal ketika itu, kita tak boleh turun kalau kita dah sampai pada kedudukan melepasi sekurang-kurangnya kedudukan rukuk. Kan? Maksudnya orang tengok macam tu, dia dah nak masuk kepada berdiri dah ketika itu kan, tak boleh turun. Kalau dia turun juga, dalam keadaan dia tahu tak boleh turun, maka batal sembahyang dia. Perbuatan itu dikira sebagai haram dan dikira sebagai batal. Tapi kalau dia tak tahu, tidak ada masalah. Sekarang kita dah tahulah kan. Sekarang kita dah tahu, jangan turun kan. Ada seorang tu, ada jenis orang tu kadang-kadang dia rasa tak sempurna sembahyang dia sebab tertinggal tahiyat awal. Dia berhenti sembahyang, dia sembahyang balik. Haram Perbuatan dia menghentikan sembahyang tanpa alasan yang kukuh mengikut daripada perbicaraan hukum syaraknya, maka haram perbuatan dia. Tak boleh bagi salam main-main. Keluar daripada sembahyang masih tak boleh. Dan contoh dia tengah sembahyang, bila mana tengah sembahyang dia rasa macam nak kencing. Nak qada hajat. Dia tak boleh berhenti. Haram dia berhenti, melainkan kalau sekiranya dia tu jenis tak tahan. Jenis tak tahan. Ataupun dia sakit perut, memang sakit perut sangat-sangat yang dia tak boleh tahan. Maka ketika itu dia boleh berhenti. Sebab kalau dia tak berhenti, mungkin boleh menyebabkan mudarat, terkeluar najis dan sebagainya. Itu tak apa. Tapi kalau sekiranya tengah sembahyang, baru je takbir, Allahu Akbar, rasa nak terkentut, rasa nak terkencing, tapi kita boleh tahan lagi, maka wajib kita tahan. Jangan berhenti. Tak boleh lagi berhenti. Rasa tak sempurnalah sembahyang kita, itulah cerita. Sebab kita dah masuk dalam sembahyang. Benda tersebut tidak mendatangkan mudarat kepada kita. Dan cuma menghilangkan kekhusyukan sedikit mungkin ketika mana kita sembahyang. Sama juga, kalau kita tertinggal sunat ab'ad, jangan berhenti sembahyang. Kan? Ada orang yang berhenti sembahyang. Sebab apa? Sebab dia rasa tak sempurna. Teruskan sembahyang sebagaimana biasa. Maka penghujungnya top up dengan apa? Top up yang dengan sujud sahwi. Itu sebab yang pertama. Sebab yang kedua. Saya terlupa. Itu tahiyat awal. Kunut satu lagi. Kunut, kalau sekiranya kita ini dah menghantarkan ataupun dahi kita hampir dah nak sentuh kepada tempat sujud, sedangkan kita tertinggal kunut, maka jangan bangkit. Dan sami Allahu liman hamidah. Dan Allahu Akbar. Turun itu tangan kita dah sampai kepada, tangan dah letak dah. Lutut dah letak tempat sujud. Tangan dah letak dah dua tempat sujud. Dahi tak sampai lagi. Dahi tak letak lagi. Maka tangan dan lutut dah letak dah. Tiba-tiba kita teringat, aku tak baca kunut lagi. Jangan bangkit. Jangan bangun. Jangan bangun baca kunut. Sebab apa? Sebab kita dah sampai pada kedudukan yang nak masuk dah kepada rukuk tersebut. Kedudukan kepada sujud tadi. Kalau sekiranya kita bangkit, kita bangun juga untuk semata-mata baca kunut tersebut dan kita tahu benda tersebut tak boleh, boleh menyebabkan batal, kita bangun juga, maka batal sembahyang kita. Dan tapi kalau kita tahu, insya-Allah lah kita tak buat kan, tapi mungkin kita terlupa kan. Terlupa tu mungkin ada. Maka bila mana sampai pada kedudukan macam tu, biarkan saja terus sujud sebagaimana
sebagaimana biasa. Okey. Sebab yang kedua. Sebab yang kedua memerlukan seseorang itu sujud sahwi, iaitu mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak membatalkan sembahyang kalau dia buat itu dengan lupa. Tetapi kalau dia buat itu dengan sengaja, akan batal. Dia melakukan sesuatu perbuatan yang mana tak batal perbuatan tersebut, atau sesuatu perbuatan tersebut tidak batal kalau dia buat dalam keadaan lupa. Tapi kalau dia buat dalam keadaan sengaja, batal lah. Jadi isu sekarang lupalah. Contoh macam mana? Berkata-kata dengan sedikit. Berkata-kata dengan sedikit. Ataupun jenis orang yang terlatah keluar perkataan. Terkejut. Kan? Tengah sembahyang, tiba-tiba dengar orang main mercun ke, ataupun bunyi benda meletup ke apa saja, terkeluar sesuatu perkataan daripada mulut dia, perkataan yang sedikit saja. Itu tindakan dia yang dia bukan sengaja, tapi terlupa. Atau tindakan refleks dia, tak batal sembahyang. Jangan berhenti sembahyang, teruskan sembahyang. Tapi sunat dia sujud sahwi nanti. Ataupun dia termakan sedikit. Ini kita dah bahas berkaitan dengan perkara yang membatalkan solat. Kalau sekiranya dia termakan sedikit apa yang berbaki daripada mulut dia dengan terlupa. Contoh, lepas daripada makan, dah berkumur dah. Lepas makan dah berkumur dah. Masa sembahyang tersebut, ada yang melekat celah-celah gigi tu, kira terkeluar. Masuk kawasan lidah dia. Jadi dia terlupa, dia pergi telan. Hanya sedikit saja. Jadi menelan sedikit sahaja makanan yang ada dalam mulut kerana terlupa, tak batal sembahyang. Tapi sunat sujud sahwi nanti. Sunat sujud sahwi. Sama juga kalau sekiranya air, kalau sekiranya mungkin kalau ada air yang berbaki daripada mulut dia, maka dia tertelan dengan cara yang terlupa, bukan air liur ataupun air liur yang bercampur dengan air yang luar, terlupa, maka pada masa tersebut tak batal. Kerana apa? Kerana terlupa. Tetapi sunat untuk dia sujud sahwi. Apa lagi? Yang kalau dia buat dengan terlupa tak batal, tapi kalau sengaja buat jadi batal. Jadi yang terlupa tadi sujud sahwi. Sunat sujud sahwi. Apa dia? Contoh menambahi rukun. Contoh tertambah rukun. Rukun yang apa dia? Rukun fi'li. Tertambah rukun fi'li. Dia dah rukuk dah. Contoh, dia dah rukuk. Lepas tu sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Masa dia tengah iktidal itu, mungkin dia hilang fokus dia. Hilang fokus dia ingatkan dia tak rukuk lagi. Dia pun pergi rukuk lagi sekali. Dia menambah rukun dengan cara terlupa. Masa dia rukuk kali yang kedua tersebut, dia pun ingat, aku dah rukuk dah tadi. Maka wajib dia bangkit balik, duduk dalam keadaan iktidal, lepas tu turun kepada sujud. Turun kepada sujud. Jadi pada masa tersebut, rukuk dia itu tidak menyebabkan dia batal sembahyang dia. Kerana apa? Kerana dia terlupa. Sama juga dengan sujud. Sama juga dengan sujud. Jadi ketika mana duduk antara dua sujud ataupun duduk istirahat lah. Duduk istirahat. Dia sujud yang pertama, duduk antara dua sujud. Lepas tu dia pun duduk sujud kali yang kedua. Lepas tu sebelum daripada bangkit, dia duduk istirahat seketika. Duduk seketika sebelum daripada bangkit. Sebelum daripada bangun tersebut. Ketika itu lupa. Aku dah sujud tu belum? Dia terlupa. Aku dah sujud atau belum? Dia pun sujud dah. Bila mana dia sujud, kali yang ketiga dia ingat, tadi dah sujud dah, wajib dia terus bangkit balik. Bangkit kepada qiyam. Jadi yang terlupa tadi tu tidak menyebabkan batal sembahyang dia, tetapi sunat untuk dia sujud sahwi. Mungkinlah banyak kali berlaku ni sebab kita terlupa. Sebab apa kita terlupa dalam sembahyang? Sebab kita hilang fokus. Sebab apa kita hilang fokus? Sebab kita tak tarik perhatian kita ketika mana kita sembahyang. Banyak benda-benda yang melalaikan kita ketika mana sembahyang. Antaranya sejadah, tempat sujud kita. Pernah terjadi pada zaman Nabi SAW, seorang sahabat ini, dia hadiahkan kain ridak. Kain ridak, kain yang dia letakkan di atas bahu tu. Biasa orang lelaki kan. Dan kain tersebut Nabi SAW dia akan guna untuk buat sejadah. Maka satu hari Nabi gunakan kain yang dihadiahkan oleh sahabat tersebut, dihamparkan sebagai sejadah. Maka kain tersebut dia banyak corak dia. Corak-corak dia banyak kan. Kain-kain sekarang banyak corak. Sama juga sejadah. Kita kiaskan kepada sejadah. Lepas daripada habis sembahyang, Nabi SAW bagi kepada seorang sahabat. Dia kata minta bagi kepada sahabat ni, nama sekian-sekian, yang bagi hadiah kepada Rasulullah tadi, kain ridak tadi, minta tukar. Sebab apa? Sebab corak-corak ini mengganggu aku ketika mana aku solat. Jadi kita ketika mana kita sembahyang, sejadah kita dengan corak-corak yang pelbagai kadang-kadang memang dia akan mengganggu kekhusyukan kita.
itulah yang menyebabkan salah satunya kita terlupa bilangan rakaat, kita terlupa kita dah sujud dan sebagainya. Apa lagi yang menyebabkan kita ini terlupa, hilang fokus? Contohnya, ini pun berlaku pada zaman Nabi SAW, itu cincin orang perempuan. Orang perempuan mungkinlah tak nampak sebab dia masa dia sembahyang tu tangan dia tu dalam telekung dia. Tapi orang lelaki pakai cincin. Maka ketika mana Nabi sembahyang, cincin dia punya permata dia ke atas. Ke atas itu, maka Nabi terganggu dengan bentuk yang atas itu. Dia ada ukiran dia. Maka bila mana Nabi sembahyang, seterusnya Nabi akan pusing. Jadi yang kalau kita bahagian permata ni letak dalam ni, pusing dalam ni. Itu antara yang Nabi SAW. Sebab apa? Sebab dia terganggu dengan bentuk ataupun ukiran pada cincin tersebut supaya mengelakkan bila mana sembahyang Nabi pusing masuk ke dalam. Kita lagilah sekarang dengan desain-desainnya yang pelbagai, lebih-lebih lagi lah. Kadang-kadang bukan kita pakai cincin, orang sebelah pakai cincin. Jadi kalau kita ni jenis pakai cincin, yang pertama niat sunnah tu bagus. Tapi masa sembahyang jangan sampai orang sebelah itu terganggu. Sampai orang sebelah tu terganggu. Kerana kecantikan desain cincin kita ataupun menariknya cincin kita. Apa lagi? Jam. Jam kita. Itu antara benda-benda yang boleh menyebabkan kita hilang fokus dalam solat, yang melupakan kita dengan bilangan rakaat dan sebagainya. Dan ada lagi penyebab kata ulama yang menyebabkan kita hilang fokus atau hilang khusyuk kerana kita bawa masuk benda-benda yang mana luar ketika mana kita dalam sembahyang. Sebab itu bila mana nak sembahyang, hilangkan urusan kita tu. Hilangkan urusan kita, letak tepi. Kita set minda kita bahawa kerja ni aku boleh sambung sekejap lagi. Jangan duk fikir. Lepas tu istighfar dahulu. Sebab tu dalam Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, dia ada susun antara sunat-sunat sebelum daripada kita masuk dalam sembahyang. Sunat sebelum daripada kita masuk sembahyang. Antaranya sunat kita baca Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Ini ayat Quran. Dia termasuk daripada lafaz isti'azah. Lafaz a'udzu billahi minasyaitonir rajim lah. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Wahai Tuhan, aku minta berlindung dengan kamu daripada bisikan syaitan dan hadirnya syaitan mengganggu aku ketika itu. Ataupun sekurang-kurangnya baca a'udzu billahi rajim. Setengah ulama disusul lagi kita baca qul a'udzu birabbin nas sampai habis surah An-Nas. Kerana dalam surah An-Nas tersebut adanya lafaz yang menunjukkan bahawa gangguan-gangguan daripada syaitan minta berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu antara benda yang menyebabkan kita ini hilang fokus, lalai ketika mana kita dalam sembahyang. Okey, itu yang kedua. Sebab yang kedua itu mengerjakan sesuatu perbuatan yang mana secara terlupa, kan? Tetapi kalau sekiranya kita buat perbuatan tersebut secara sengaja, maka dia menyebabkan sembahyang kita batal. Tapi kalau terlupa dia tak batal. Maka nanti top up lah di hujungnya dengan sujud sahwi. Yang ketiga, sebab yang ketiga, membaca rukun qauli pada bukan tempatnya selain daripada takbiratul ihram dan juga salam. Membaca rukun qauli pada bukan tempatnya selain daripada takbiratul ihram dan juga salam. Ataupun membaca bacaan sunat-sunat lain, bacaan sunat-sunat lain yang bukan rukun qauli pada bukan tempatnya. Ini ada dua perkara. Yang ketiga ni digabung terus. Yang pertama, kita baca rukun qauli bukan pada tempatnya. Kita baca rukun qauli bukan pada tempatnya. Tetapi jangan berkaitan dengan takbiratul ihram dengan salam. Kalau pada takbiratul ihram itu kita ganti dengan yang lain, tak sah sembahyang. Yang salam kita ganti dengan yang lain, tak sah juga. Dan contoh takbiratul ihram ni lafaz Allahu Akbar, kita pergi baca Assalamualaikum, tak sah, tak boleh. Pada lafaz salam tersebut kita tukar dengan Allahu Akbar ataupun dengan bacaan yang lain, kan? Zikir yang lain, maka tak boleh. Dua ni tak boleh tukar. Kalau tertukar dua benda ni, dia boleh menyebabkan batal sembahyang. Tetapi pada tempat lain, rukun qauli yang lain, antaranya pada qiyam. Pada qiyam itu kita pergi baca tahiyat. Jangan terjadikan. Tapi ketika mana kadang-kadang pada tahiyat pergi baca bismillah, baca Fatihah pun ada juga. Maksudnya kita tertukar. Masa qiyam tu mungkin kerana lalai, pergi baca at-tahiyatul mubarak. Mungkin. Dan maksudnya kita telah memindahkan bacaan tahiyat tersebut yang sepatutnya pada duduk, tapi baca pada qiyam. Ataupun ketika mana kita duduk dalam keadaan tahiyat awal, tahiyat akhir, terbaca Fatihah. Baca sekerat dah.
ihdinas siratal mustaqim. Aku sepatutnya baca tahiyat kan? Terlupa. Maka ketika itu sembahyang kita tak batal. Kerana apa? Kerana kita terlupa. Ataupun mungkin dengan sengaja. Setengah ulama kata tak batal juga. Walaupun dengan sengaja pun masih lagi tak batal. Sebab apa? Sebab dia bukan pada takbir dan dia bukan pada salam. Tetapi pada masa tersebut, cacat sembahyang kita, maka kena top up ataupun kena tutupkan kecacatan tersebut dengan sujud sahwi. Ataupun kita baca mana-mana tasbih, bacaan zikir yang bukan pada tempatnya. Subhana rabbil a'la, baca bukan tempatnya. Subhana rabbil azim, baca bukan tempatnya. Zikir masa rukuk dia baca pada sujud. Masa sujud zikir baca yang rukuk terbalik. Kan? Sami Allahu liman hamidah itu baca, tapi Rabbana lakal hamd tak, pergi baca dengan zikir yang lain. Maka tertukar zikir tersebut ketika mana bukan tempat dia. Walaupun zikir itu adalah sunat, pun sunat untuk kita sujud sahwi. Sama ada secara saja ataupun secara kerana terlupa. Maka kedua-dua ini sunat juga untuk kita sujud sahwi, kan? Tapi kalau kita terlupa baca surah dahulu sebelum daripada baca Fatihah, macam mana? Kita baca surah dahulu, baru kita baca surah Al-Fatihah. Mungkin kerana terlupa. Bila mana kita terlupa, tapi kedudukan baik, ketika mana kita qiyam, kita terlupa pergi baca surah dahulu. Maksudnya surah yang sunat dahulu kita terlupa baca, barulah kita pergi baca Fatihah. Adakah ketika itu sunat sujud sahwi? Tak sunat. Sebab apa? Sebab surah itu bacaannya adalah pada qiyam. Fatihah pun adalah qiyam juga ketika mana qiyam. Cuma tertukar daripada sudut tertib sahaja. Kan? Contoh lepas daripada baca doa iftitah, kita pergi baca surah. Contoh baca Qul ya ayyuhal kafirun. Lepas baca Qul ya ayyuhal kafirun, baru kita pergi baca suratul Fatihah. Sama ada sengaja ataupun sama ada kerana terlupa, maka ketika itu kita tidak sunat untuk sujud sahwi. Kena faham? Bila mana tidak sunat untuk sujud sahwi, kita pergi sujud sahwi, dia boleh menyebabkan kita menambahi sesuatu perkara yang bukan dalam solat. Sebab apa kita tertukar dengan bilangan dengan tertib bacaan surah dengan Fatihah tadi? Tak dikenakan sunat, tak disunatkan untuk kita sujud sahwi kerana surah itu adalah pada qiyam dan bacaan suratul Fatihah pun adalah pada qiyam juga. Okey, sama juga ketika mana tahiyat. Ketika mana bacaan tahiyat. Tahiyat tersebut kita pergi selawat dahulu. Kan? Kita pergi selawat dulu. Itu selawat ke atas Nabi, ahli keluarga Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatullah. Baru baca. Adakah dikira sunat untuk kita sujud sahwi? Tak sunat. Sebab apa? Sebab ketika itu selawat adalah ketika mana duduk, bacaan tahiyat pun adalah ketika duduk. Maka dia tidak bertindih ketika itu. Tapi kita kena baca baliklah susunan tu. Susunan tu kita kena baca balik. Kan? Itu kaedah dia. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, yang terakhir sekali, sebab yang keempat untuk seseorang itu sunat untuk sujud sahwi adalah syak seseorang itu meninggalkan sesuatu daripada sunat ab'ad ataupun syak meninggalkan sesuatu daripada rukun fi'li ataupun rukun qauli. Syak seseorang itu pada meninggalkan sesuatu daripada sunat ab'ad ataupun syak seseorang itu pada meninggalkan mana-mana rukun fi'li. Syak ni maksudnya ragu-ragu. Kita was-was, kan? Kita tak tahu yang mana satu aku buat, aku tak buat. Biasanya macam tu. Contoh, kita dah bangun pada rakaat yang kedua. Rakaat kedua bangkit. Jadi kita duduk pada rakaat yang ketiga. Tadi aku baca dah tahiyat awal. Kita syak ragu-ragu. Maka kita tak boleh turun. Tapi kita boleh fikir. Kita cuba ingatkan, kita baca tak baca. Tapi kita tak ingat juga. Last kali bila mana tak ingat, di hujung sebelum daripada kita bagi salam, sunat untuk kita sujud sahwi. Sunat untuk kita sujud sahwi. Sama juga dengan qunut. Kan? Sami Allahu liman hamidah. Mungkin baca atau mungkin tak baca. Ketika mana kita dalam sujud atau ketika mana duduk antara dua sujud atau ketika mana kita tahiyat akhir, baru kita teringat, aku baca tak tadi qunut? Dia datang, baca tak baca. Kita tak dapat confirmkan bacaan tersebut. Kita baca tak baca, tak ingat juga, maka sunat untuk kita sujud sahwi. Walaupun mungkin pada hakikatnya memang kita baca. Walaupun mungkin pada hakikatnya kita baca, kan? Tetapi sebabkan kita tak ingat, sunat untuk kita sujud sahwi.
Kan? Apatah lagi kalau sekiranya kita syak ataupun ragu-ragu pada bilangan rakaat. Ini ada hadis Nabi SAW. Idza syakka ahadukum fi salati falam yadri asalla thalathan am arba'an yatrah asyak wal yabni ala mastayqana thumma yasjud sajadataini sampai habis. Bila mana seseorang itu syak ragu dalam sembahyang dia dan dia tidak tahu adakah dia tengah sembahyang 3 rakaat atau 4 rakaat, ini Nabi sebut sebagai contoh, falyatrah asyak, maka buanglah yang syak ataupun yang ragu-ragu tadi, maka binalah di atas yang yakin. Kemudian sujudlah 2 rakaat, 2 rakaat iaitu sujud sahwi. Baik, contoh, kita sekarang duduk pada rakaat yang ketiga. Aku sekarang rakaat yang kedua ke atau rakaat yang ketiga? Kadang-kadang jadi kan, kita sembahyang, kita ingat, aku ni rakaat ketiga ke rakaat kedua? Tak ingat tadi. Bila mana kita duduk pada keadaan macam tu, jangan terus ambil tindakan, cuba cari dulu, mungkin kita ingat bahawa kita ini memang duduk pada rakaat ketiga betul-betul, ataupun kita betul-betul baru rakaat yang kedua. Kita fikir, tapi jangan fikir lama lah. Kan? Cuba ingat, tak ingat juga, maka pada masa tersebut, kita ambil bilangan yang paling sedikit sekali. Iaitu kalau 2 atau 3 kita syak, maka ambillah bilangan 2. Ataupun mungkin kita ragu-ragu, kita ni rakaat yang keempat, sekarang rakaat keempat, ataupun kita rakaat yang ketiga, maka kita ambil tindakan dia macam mana? Fikir dahulu, cuba ingat dahulu, tak ingat juga, maka kalau tak ingat, maka bermaksud kita duduk dalam keadaan syak ataupun ragu-ragu. Maka ambil yang paling sedikit sekali. Apa dia? Rakaat yang ketiga. Maka kita binalah kita pada rakaat yang ketiga, maka tambahlah pada rakaat yang keempat. Kan? Maka di hujungnya sebelum daripada bagi salam, selepas daripada tahiyat akhir, maka sujudlah 2 rakaat, 2 sujud sebagai sujud sahwi. Ini biasanya akan berlakulah. Dan macam mana kalau sekiranya tengah sujud tersebut, ataupun lepas sujud tersebut kita teringat, ni sekarang dah lebih dah ni. Dah lebih rakaatnya. Macam mana? Tak apa, sembahyang kita tak batal. Ataupun kita sekarang kita duduk pada rakaat yang ketiga atau rakaat keempat. Tak ingat juga, okey, pada hakikatnya kita rakaat keempat. Tapi disebabkan kita dalam keadaan syak dan ragu-ragu, kita tak dapat putuskan, maka kena ambil bilangan yang paling sedikit. Iaitu bilangan 3. Kita pun tambah. Bila mana kita tambah 1 rakaat, maka dia jadi 5 rakaat kan? Pada hakikatnya kita duduk rakaat yang keempat. Tapi disebabkan kita ragu-ragu, kita tak dapat putuskan, maka kita ambil yang paling sedikit sekali. Maka pada ketika itu kita tambah lagi 1 rakaat. Maka hakikatnya dia jadi 5 rakaat. Pada rakaat yang kelima tersebut, kita pun ingat, ini dah rakaat yang kelima dah ni. Mungkin kita duduk dalam qiyam ketika itu. Maka terus turun kepada tahiyat akhir terus. Baca tahiyat terus. Kan? Sebab apa? Sebab kita dah tambah dah, tak perlu completekan dia punya susunan rakaat dia. Kena rukuk, tidak kena sujud lagi, tak perlu. Sebab kita dah bangkit pada rakaat yang kelima. Tak perlu teruskan. Kalau kita teruskan juga, sedangkan kita tahu pada ketika itu kita rakaat kelima, batal sembahyang kita. Nampak jadi kita tambah itu kerana apa? Kerana kita tak tahu kita bilangan yang keberapa sebenarnya. Tapi kalau kita dah confirm bilangan tersebut dah cukup, maka jangan ditambah. Kalau kita tambah dan kita tahu tambah tersebut boleh menyebabkan batal sembahyang, maka batal sembahyang kalau tetap tambah. Kan? Okey, itulah 4 sebab 4 sebab kenapa seseorang itu sunat untuk sujud sahwi. Sunat bukan wajib. Kan? Jadi yang pertama saya ulang, kerana meninggalkan salah satu daripada sunat ab'ad, sama ada secara terlupa ataupun secara sengaja. Yang kedua, mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak membatalkan sembahyang kalau dia buat secara terlupa, tetapi batal kalau dia buat dalam keadaan sengaja. Contohnya penambahan rukun secara sengaja kan. Tapi kalau dia terlupa menambah rukun, itu tidak ada masalah. Yang ketiga, membaca rukun qauli bukan pada tempatnya. Selain daripada takbiratul ihram dan juga salam, ataupun membaca mana-mana sunat, bacaan sunat yang bukan pada tempatnya. Dan yang keempat, yang terakhir, syak ataupun ragu-ragu pada kedudukan kita itu buat atau tidak sunat ab'ad, ataupun syak dan ragu-ragu pada bilangan rakaat. Maka ketika itu, kalau kita terkena salah satu daripada 4 benda ini, ataupun mungkin bertindih 2-3 sebab dalam satu solat, maka sunat kita sujud sahwi. Sujud sahwi hanya 2 kali sahaja. Kan? Mungkin kerana 1 kesalahan, ataupun 2 kesalahan, ataupun 3 kesalahan. Asyik lupa je. Rakaat pertama lupa, rakaat yang kedua lupa, rakaat ketiga dia buat silap dan sebagainya. Dan duduk dalam sebab yang sunat sujud sahwi berulang-ulang, tetap kita sujud sahwi
hanya 2 kali saja. Tak perlu sujud sahwi yang pertama ni, ni kerana yang ni. Sujud sahwi pula kali yang kedua kerana ni. Tak. Sujud sahwi itu hanya 2 kali saja untuk mana-mana kesalahan yang berlaku dalam satu salat. Sujud yang pertama, kita nak baca subhana man la yanamu wa la yashu. Nak baca 3 kali, nak baca sekali pun boleh. Ataupun nak baca subhana rabbil a'la pun boleh juga. Lepas tu bangkit, duduk antara 2 sujud, sebagaimana bacaan di antara 2 sujud. Lepas tu sujud lagi kali yang kedua, bacaan yang sama. Kalau tak baca pun tak apa, hanya diam saja, yang penting cukup dia punya kadar tamakninah. Lepas tu bangkit, duduk kepada kedudukan sebagaimana kita tahiyat dan terus bagi salam. Berlakunya sujud sahwi ini adalah selepas daripada habis bacaan tahiyat akhir kita. Fil alamin innaka hamidum majid. Tuan-tuan nak baca doa. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min fitnatil dajjal dan sampai habis dan sebagainya. Okey, baca dulu. Barulah kita sujud. Lepas daripada sujud yang pertama, duduk antara 2 sujud. Sujud kali yang kedua. Lepas tu bangkit, terus duduk sebagaimana kedudukan tahiyat akhir. Lepas tu bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i, kalau sekiranya kita memang niat untuk sujud sahwi. Maksudnya ketika mana kita sembahyang, kita ada buat kesilapan dan disunatkan untuk kita sujud sahwi, dan kita memang niat, aku nak sujud sahwi sekejap lagi. Maka ketika mana tahiyat akhir, ketika mana kita baca akhir, sunat baca tahiyat akhir dengan duduk secara iftirash. Kita memang niat nak sujud sahwi ni. Kan? Sebab kita buat silap tadi tu. Dan kita tahu kita kena sunat, so kita sunat sujud sahwi. Maka masa baca tahiyat akhir, sunat kita duduk iftirash, bukan tawarruk. Duduk iftirash ni macam mana? Duduk sebagaimana tahiyat awal tu. Kan? Duduk tawarruk ni, duduk yang kaki silang tu, duduk tahiyat akhir kan. Sekarang kita duduk bacaan tahiyat akhir kan? Okey. Maka kita sunat duduk iftirash. Sebab apa? Sebab kata ulama dalam mazhab Syafi'i, kedudukan kita iftirash tersebut memudahkan nanti untuk kita sujud. Jadi kita sujud kali yang pertama, kita pun duduk antara sujud. Duduk antara sujud. Lepas tu kita sujud yang kali yang kedua, barulah kita itu bangkit dan duduk duduk tawarruk. Duduk betul-betul sebagaimana tahiyat akhir. Sebab apa kena duduk iftirash? Sunat duduk iftirash supaya senang kita nak turun kepada sujud. Kalau kita duduk dalam keadaan tawarruk, nak turun tu mungkin agak susah sedikit. Kan? Mungkin agak susah sedikit lah. Kan? Itu antara sunat yang perlu kita buat, iaitu sunat sujud sahwi ketika mana berlakunya salah satu daripada 4 kesilapan ketika mana dalam sembahyang kita. InsyaAllah nanti mungkin kita akan sambung lagi. Ada 2 lagi jenis sujud. Ada 2 lagi jenis sujud yang berlaku dalam sembahyang, iaitu sujud tilawah, dan satu lagi sujud yang tak berlaku dalam sembahyang, dia panggil sujud syukur. Itu insyaAllah mungkin dalam pertemuan akan datang kita akan tambah lagi insyaAllah. Jadi saya rasa sekadar itulah untuk pertemuan malam ini. Mudah-mudahan ada manfaat dalam perkongsian pada malam ini. Ada mohon maaf mungkin bahasa atau contoh yang tidak sesuai. Yang penting kita boleh memahami perbincangan dalam mazhab kita Syafi'i secara khususnya berkaitan dengan sujud sahwi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya serahkan kembali kepada moderator. Alhamdulillah, syukran jazakallahu khairan. Barakallahu bahagia Ustaz atas kuliah yang disampaikan. Sebentar tadi didoakan semoga Allah memudahkan segala urusan yang bahagia Ustaz sekeluarga. Tapi sebelum itu Ustaz, maaf Ustaz, boleh ada kalau siapa-siapa jemaah yang nak tanya soalan tak? Boleh 1-2 insyaAllah. Assalamualaikum Ustaz. Satu-satu ya. Makcik nak tanya boleh? Boleh. Ada soalan. Tadi Ustaz kata berkenaan sujud sahwi, kalau katalah memang kita selalu buat, tapi kalau kita dah bagi salam, boleh kita buat sujud sahwi tak Ustaz? Dah keluar pada sembahyang, kita terlupa nak buat sujud sahwi. Bila bagi salam, boleh tak sujud sahwi dah bagi salam? Okey, baik. Mas Eji. Baik, cantik soalan tu. Dia macam ni, masa kita dalam sembahyang tu kita tahu kita buat silap dan kita memang kita nak sujud sahwi. Kan? Tapi disebabkan kita baca tahiyat, lepas habis tahiyat, baca doa, terus kita bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru teringat, tadinya nak sujud sahwi kan? Boleh tak kita sujud sahwi balik? Baik, kaedahnya macam ni. Kalau sekiranya kita terlintas, kita teringat, selepas daripada kita dah keluar daripada sembahyang kita, maka kita boleh masuk balik dalam sembahyang untuk sujud sahwi. Saya bagi contoh macam ni.
Kan? Kita buat silap, lepas tu kita memang nak sujud sahwi, kita niat aku buat silap ni, aku nak sujud sahwi nanti, kita pun baca tahiyat. Baca tahiyat, habis baca tahiyat semua, kita pun lepas habis baca tahiyat terus bagi salam. Terus bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Teringat kita ni tak sujud sahwi lagi, maka kita boleh masuk balik dalam sembahyang. Masuk dalam sembahyang, masuk duduk sebagaimana kedudukan tahiyat tersebut, maka terus kita turun sujud. Sujud yang pertama, lepas tu duduk antara sujud. Sujud yang kedua, lepas tu bangun duduk sebagaimana tahiyat akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi salam balik. Sebab ini pernah berlaku sebagaimana Nabi tersilap daripada 4 rakaat, Nabi pergi sembahyang 2 rakaat, Nabi terus masuk dalam sembahyang. Tapi dengan syarat dia punya masa tersebut tidak jauh sangat. Mungkin lepas dia bagi salam tersebut, masa jarak lepas bagi salam dengan kita ingat tu tak jauh. Jangan sampai kita dah baca ayat kursi, zikir sebelum tu dah panjang sangat, tu dah habis dah. Dah terputus dah. Tapi kalau sekadar astaghfirullahalazim beberapa ketika saja, mungkin kita terus ingat dalam keadaan kita tengah istighfar tadi tu, kita boleh masuk balik dalam sembahyang. Tapi juga dengan syarat kita tidak beralih dada kita daripada kiblat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahalazim. Sambil-sambil astaghfirullahalazim tu kita dah pusing dah ambil barang contoh dan sebagainya. Putus. Ini kalau sekiranya kita nak masuk balik dalam sembahyang sebab kita nak sujud sahwi tadi. Maka kalau kita dah jaraknya panjang, terputus, ataupun kita dah palingkan dada kita terputus, ataupun melakukan perkara yang membatalkan sembahyang, dah kira sebagai terputus. Maksud perkara yang membatalkan wuduk, mungkin berhadas dan sebagainya, maka dah tak boleh masuk dah. Wallahualam. Terima kasih Ustaz, jelas jawapannya. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Katalah kita sembahyang, contoh macam sembahyang maghrib, lepas tu kita solat, lepas tu 2 rakaat kita rasa solat kita tu tak sempurna. Lepas tu kita teruskan juga solat tu sampai habis. Lepas tu kita lepas dah habis solat tu, kita rasa solat tu tak sempurna, kita buat balik. Boleh ke macam tu Ustaz? So, maksudnya sembahyang lagi sekali ke? Ya. Okey, baik. Mengulangi sembahyang fardu ini boleh sekali saja dalam mazhab Syafi'i. Kan? Contoh lepas daripada sekitar sembahyang, kita rasa macam rasa tak puas hati, rasa macam ada je sebab sembahyang itu mungkin banyak lalai ataupun mungkin kita ni tak hilangnya fokus dan sebagainya, kita nak sembahyang lagi sekali. Boleh dengan sekali sembahyang. Ataupun mungkin kerana kita nak sembahyang tersebut kerana berjemaah. Kan? Kita dah habis dah jemaah, tiba-tiba ada seorang tu datang diminta tolong kita. Dia kata, "Bang, cik, tolong saya sembahyang dengan saya." Sebab jemaah dah habis dah. Dia minta tolong kita sembahyang dengan dia supaya dia dapat pahala berjemaah. So kita mengulangi lagi sekali sembahyang tersebut. Boleh. Jadi dalam mazhab Syafi'i diharuskan dan dibolehkan hanya mengulangi 1 sekali saja. Lepas tu dah tak boleh dah. Terima kasih Ustaz. Sama. Assalamualaikum Ustaz. Satu lagi soalan. Sebelum kita buat solat sujud sahwi itu, perlu ke kita pasang niat untuk sujud sahwi itu? Kalau sekiranya kita nak sujud sahwi, adakah perlu kita pasang niat untuk sujud sahwi? Dalam mazhab Syafi'i, sunat untuk kita niat untuk sujud sahwi. Maksudnya aku nak sujud sahwi. Seumpama macam tu. Sebagaimana kita nak sujud tilawah. Seumpama kita memang nak sujud tilawah. Nak sujud sahwi itu dah dikira sebagai niat. Berbeza kalau sekiranya kita makmum. Kalau kita makmum, kita tak niat untuk buat perbuatan sujud sahwi ataupun kita tak niat untuk buat perbuatan sujud tilawah, kita hanya ikut saja, tidak ada masalah. Sebab apa? Sebab niat yang dibuat oleh imam, yang dipasang oleh imam tersebut, kita just ikut saja, maka dikira sebagai dah valid dah cukup dah. Bergantung pada kedudukan imam. Tapi kalau kita bersendirian, sunat untuk kita niatkan aku nak sujud sahwi ataupun aku nak sujud tilawah. Itu disunatkan. Assalamualaikum. Ustaz, pasal sunat ba'diyah ni, kita dah sembahyang semua. Lepas tu kita belum buat sunat ba'diyah lagi, tapi kita dah buat urusan lain dulu. Kerana terpaksa kadang-kadang ada tamu datang, kita buka pintu ke urusan lain. Lepas tu baru kita boleh tak kita buat sunat ba'diyah?
Baik. Maksudnya kita lepas daripada habis sembahyang fardu tu jaraknya jauh. Kan? Jaraknya jauh. Adakah terputus kita punya sunat ba'diyah? Tak terputus. Bahkan kita nak buat solat qabliyah pun boleh lagi. Contoh saya bagi dua situasi. Kita habis lepas sembahyang, kita dah sembahyang qabliyah, lepas tu kita pun sembahyang zuhur. Kan? Lepas daripada sembahyang zuhur, ada urusan, mungkin kita pergi dapur kejap, ataupun ada tamu datang ke buka pintu, layan dulu, ataupun ada telefon, kita jawab telefon dahulu dan sebagainya. Sebab itu, mungkin 5 minit, 10 minit lepas tu, baru kita nak sembahyang qabliyah, ba'diyah. Boleh tak? Boleh. Tidak ada masalah. Selagi mana dia masih lagi tak masuknya waktu asar. Masih lagi valid. Sama juga dengan kedudukan sembahyang qabliyah. Kan? Contoh, kita pergi apa? Kita pergi sembahyang berjemaah dan dah sembahyang dah zuhur. Maka kita terus saja sembahyang zuhur. Sedangkan kita qabliyah tak sembahyang lagi. Kan? Qabliyah kita tak sembahyang lagi. Baik, kita sembahyang je zuhur berjemaah. Sebab itu lebih besar lagi. Lepas daripada habis sembahyang zuhur tersebut, kita pun sembahyang qabliyah dan kita pun sembahyang ba'diyah lepas daripada. Bahkan, jaraknya jauh pun tidak ada masalah. Kerana apa? Kerana solat sunat ini disunatkan untuk kita buat di rumah. Contoh, kalau sekiranya kita sembahyang di zuhur di masjid, disuruh. Lepas tu kita balik rumah. Kan? Kita balik rumah, kita sembahyang di rumah untuk kita punya sembahyang sunat. Itu lebih afdal sekali. Kerana ada hadis Nabi SAW. Allah. Terima kasih, Ustaz. Salam Ustaz. Ya, salam. Adakah saya ni betul atau salah? Sebab dulu masa muda-muda banyak tinggal solat. Jadi sekarang ni setiap kali lepas solat, saya akan mengqadakkan lah. Tapi saya lintaskan sekali. Saya kata saja aku solat zuhur 4 rakaat qada kerana Allah Ta'ala bersama-sama dengan solat ba'diyah. Boleh tak Ustaz? Saya lintaskan 2 in 1. Baik. Tak boleh bagi solat fardu, dia tak boleh gabung. Dia tak boleh gabung dengan yang sunat. Sebagaimana yang fardu, puasa fardu, dia tak boleh gabung dengan yang sunat dalam keadaan-keadaan tertentu. Kan? Sebab itu kalau orang yang ada puasa qada, lebih afdal dia puasa niat yang qada itu, bukan niat yang sunat Syawal itu. Itu ada antara pendapat, tak silap saya, Imam Ramli. Cuma Imam Ibn Hajar kata boleh. Tapi cara yang paling selamat sekali, siapa yang ada puasa qada, dia puasa qada sebagaimana biasa, maka dia akan dapat pahala sunat itu sendiri. Maka lebih-lebih lagi dengan dia tak boleh combine macam tu. Dia tak boleh niat dalam satu niat bagi sembahyang fardu dengan sembahyang yang sunat. Sebab apa? Sebab dia tak boleh masuk, dia tak boleh join sekali ketika itu. Beza kalau sunat dengan sunat. Sunat dengan sunat ada tempat-tempat tertentu boleh. Jadi kalau kita sembahyang qada je. Sembahyang fardu je. Jangan gabung dengan qabliyah dengan ba'diyah. Dia adalah terasing. Dan Nabi SAW pun buat secara terasing. Cuma kalau sekiranya sembahyang sunat kita nak gabungkan boleh. Dan antaranya contoh sembahyang sunat lepas maghrib dengan sembahyang sunat awabin. Sembahyang sunat awabin khilaf ulama. Ada ulama mengatakan solat sunat awabin adalah selepas daripada maghrib. Di antara maghrib dengan isyak. Paling banyak 20 rakaat. Paling banyak 20 rakaat. Jadi kita niat lepas daripada maghrib sahaja aku sembahyang ba'diyah maghrib dan sunat awabin, ataupun sahaja aku sembahyang sahaja aku sembahyang ba'diyah maghrib dan awabi, 2 rakaat kan Allah Ta'ala. 2 pahala kita akan dapat sekaligus. Itu boleh gabung. Tidak ada masalah. Tapi kalau yang fardu dengan sunat memang tak boleh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Kalau kata saya terlupa semayang witir, lepas tu bila saya jaga azan subuh, dengar azan subuh, perlukah saya qada ataupun saya teruskan semayang witir tu? Baik. Kalau kita tak buat sembahyang witir sebelum daripada tidur ataupun kita bangun sebelum daripada subuh tu, kita terlepas. Caranya macam mana? Witir ini terputus bila mana masuknya waktu subuh. Masuk waktu fajar maka terputus. Jadi cara macam mana? Kita boleh buat sebelum daripada kita sembahyang subuh. Kan?
Kita sembahyang sunat fajar tu kan, 2 rakaat sebelum subuh tu. Lepas tu kita sembahyang witir 1 rakaat. Ataupun kita sembahyang witir dulu 1 rakaat. Ataupun kita sembahyang sunat sebelum subuh. Baru kita sembahyang subuh. Sebab apa? Sebab kita buat lepas daripada waktu subuh tu dah dikira sebagai qada. Kan? Jadi kalau kita biarkan macam tu, rugilah. Sebab Nabi SAW pernah dia qada sembahyang tahajud yang pernah dia tertinggal. Jadi kita dah biasa dengan witir kan. Jadi jagalah. Jadi kita masih lagi nak kekalkan sebab tertinggal walaupun sunat, kita boleh qada. Maksudnya kita buat lepas daripada subuh jadi kira sebagai qada terus. Okay, terima kasih Ustaz. Ustaz, satu lagi Ustaz. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Saya nak tanya, Assalamualaikum. kalau Ya. pada waktu sembahyang. Assalamualaikum Ustaz. Salam Saya ya. nak tanya sembahyang qabliyah 4 rakaat sebelum qabliyah 4 rakaat dan ba'diyah 4 rakaat pada waktu isyak ataupun pada waktu zuhur, kita gunakan waktu tu untuk qada sembahyang zuhur. Adakah kita dapat pahala solat qabliyah ataupun ba'diyah zuhur? Terima kasih Ustaz. Okey. Baik. Solat qabliyah dengan ba'diyah ni dia adalah specialnya kerana dia adalah rawatib. Maksudnya dia seumpama dia memegang di antara memegang solat fardu itu sendiri. Jadi bila mana kita selepas daripada zuhur kan, kita sembahyang qada. Selepas daripada isyak kita sembahyang qada. Maka adakah kita dapat pahala sembahyang qabliyah itu sendiri atau sembahyang ba'diyah itu sendiri? Maka di sini khilaf ulama. Ada ulama mengatakan kita tak dapat. Sebab apa? Sebab kita buat yang fardu tersebut, maka kita hanya dapatkan fardu itu saja. Maka kita tidak akan dapat yang sunat itu sendiri. Cuma ada juga ulama mengatakan kita dapat. Kan? So umpama contoh kalau sekiranya kita datang, saya bagi contoh tadi, orang yang datang pergi sembahyang, orang yang sembahyang jemaah, kita terus pergi sembahyang jemaah. Semasuk sembahyang jemaah zuhur bersama dengan imam. Maka kita sembahyang jemaah bersama dengan imam zuhur tadi tu, kita dah dapat pahala qabliyah zuhur. Ada ulama berpendapat macam tu. Maka cara yang paling selamat sekali kita keluar daripada khilaf. Kaedah bila mana bertemu pendapat di sisi para ulama, maka kita ambil jalan yang paling selamat sekali, yang paling keluar daripada khilaf, iaitu kita sembahyang fardu sebagaimana biasa. Lepas sembahyang fardu, kalau sekiranya ada ruang kita nak solat lagi, maka barulah kita ambil ba'diyah ataupun qabliyah. Wallahu a'lam. Ustaz, maaf, ada satu lagi. Kita selalu kan lepas main tahajud, ada habis main tahajud, selalu kita habiskan dengan taubat. Sekali belum ambil lagi kita buat sunat taubat, dah masuk waktu subuh. Boleh tak kita sembahyang sunat taubat dulu, baru kita sembahyang subuh? Boleh, tidak ada masalah selagi mana kita belum sembahyang subuh. Kalau kita dah sembahyang subuh, tak boleh lah. Okey, harap maaf. Kalau ada apa-apa soalan, boleh kita akan bawa di kuliah akan datang. Ya Ustaz? Ya, Kita InsyaAllah. tutup majlis. Okay. Alhamdulillah, syukran, jazakallah khairan, barakallahu fiqh Al-Fadhil Ustaz Dr. Ahmad Mursyidi atas kuliah yang disampaikan sebentar tadi. Didoakan semoga Allah mempermudahkan segala urusan Ustaz sekeluarga. Syukran jazilan tim pengurusan Gema Yasin Nur Iman dalam menganjurkan majlis ilmu yang sangat bermanfaat ini. Syukran jazilan pada para hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Semoga kita sentiasa hidup dalam keberkatan Allah Azza wa Jalla. Semoga kita dapat beramal dengan ilmu yang disampaikan tadi dan juga kita akan dapat berkongsi kepada mereka-mereka yang tidak dapat berkesempatan hadir pada malam ini. Mudah-mudahan segala amalan baik kita diterima oleh Allah Subhanahu Taala, dikurniakan rezeki yang luas dan berkah insya-Allah. Teruskan mengimarkan program Gema Yasin Nur Iman esok Isnin 21 Mac dimulai dengan majlis bacaan Asmaul Husna, Yasin, Salawat, Tazkirah dan doa yang akan dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz Muhammad Zain bin Junub pada pukul 6.45 pagi. Manakala pada pukul 10 pagi, kuliah duha, hadis-hadis sahih, terbukti masa kini bersama Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Ashraf bin Suairin. Diikuti dengan kuliah asar, pengajian Tahsin Al-Quran bersama Ustaz Abdullah Umar bin Muhammad Saleh pada pukul 5.30 petang.
8 malam kuliah Isya dengan kitab Kesempurnaan Muhammad Rasulullah SAW, Syama'il Muhammadiyah bersama Al-Fadil, Kapten Ustaz Muhammad Naim bin Haji Ahmad, dan 9.15 malam yang berbahagia Ustaz Muhammad Sutri bin Abdul Jalil dan kitab Qalbun Salim. Sebelum kita mengakhiri majlis yang penuh berkah ini, kami dari Gemah Yasin Nur Iman memohon maaf zahir batin jika ada kesilapan dan sebarang kekurangan sepanjang majlis ini. Sekali lagi, dijemput Al-Fadhil Ustaz Dr. Ahmad Mursyidi untuk memimpin tasbih kifarah dan surah Al-Al sebagai penutup majlis kita pada malam ini. Tafadhal Ustaz. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu salatu wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ba'ami wassalamu ala syafii anbiya wa sallim wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih untuk semua.